Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Aisyah Bunga. Semoga kita dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dan dijauhkan dari segala wabak penyakit. Amin. Jangan lupa like, komen dan subscribe dan tonton video saya sampai habis. Okay, hari ni saya nak tunjukkan dengan korang bagaimana kita nak memperbanyakkan pokok anthurium. Tak silap saya, ada orang yang bagi tahu tu pokok anthurium. Sebab saya ni pokok banyak-banyak ni saya tak ingat macam nama-nama dia semua. Macam saya contoh keladi, saya pakai keladi je, macam tu. Okey, tapi orang dekat sini kebanyakannya panggil ni pokok yang bunga merah ni. Ni satu dah gemuk, dah besar. Lepas tu ni satu lagi dah besar, berat nak angkat. Ni yang besar. Ini yang bunganya putih. Nampak? Kalau saya panggil pokok keladi bunga merah. Dekat sini ada yang panggil pokok keladi merah. Macam tu lah. Memang saya selalu panggil pokok ni pokok keladi bunga merah. Macam tu. Sebab ada setengah orang panggil anthurium. Macam tu, anthurium. Okey, saya ada dua warna. Dulu ada warna pink. Tapi warna pink tu tahu mungkin adalah kawan saya yang minta hari tu, saya bagi kot. Tinggal warna putih dengan warna merah. Ini pun ada lagi yang besar lagi. Saya tak boleh nak angkat sebab saya dalam keadaan belum sihat lagi. Sebab saya sakit tulang belakang. Orang panggil slip disc. Tak boleh angkat berat-berat. Ni bolehlah sebab pasu dia pasu plastik. Pasu yang kecil-kecil. Tapi kebanyakan kat rumah saya banyak pasu plastik. Tak guna pasu kaca sebab kat rumah saya ada kucing, ada monyet. Takut nanti diorang tak tahu apalah diorang cari sampai pecah-pecah, jatuh-jatuh. Monyet pun banyak juga. Tak tahulah, kadang-kadang dia suka cabut-cabut pokok ni. Macam tu. Okey. Hari ni saya nak menunjukkan dengan korang bagaimana cara penjagaan pokok anthurium ataupun keladi bunga merah, ataupun nak memperbanyakkan macam mana. Setengah orang macam kalau saya tanam pokok tu tambah gemuk, tambah rimbun. Saya ni tangan gatal. Nanti mesti saya cari anak dia, saya memperbanyakkan. Suka macam tu. Ini pokok anthurium ni dah dengan saya rasa dah setahun. Ada lagi yang setahun lebih tu, besar sangat, pasti tak boleh bawa. Itu memang dia punya, orang panggil induk. Induk. Yang ini anak-anaknya. Ada, dia senang je nak memperbanyakkan. Okey, kita belajar macam cara untuk memperbanyakkan pokok anthurium ataupun keladi merah. Okey, kita boleh mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni yang besar. Okey, kita letak bawah dulu. Okey, kita nak memperbanyakkan yang ni. Okey, anthurium ni senang. Kalau kita ada akar, kita boleh memperbanyakkan. Saya suka anthurium ni sebab apa? Dia punya daun berwarna hijau, lepas tu ada bunga merah. Ni sebab hari tu pun saya sudah bagi-bagi dah ni. Jadinya bunganya tak berapa banyak. Yang ni kecil ni induk. Induk. Memang saya ada satu ni je sebab dulu saya memperbanyakkan. Kadang-kadang kawan-kawan datang apa semua, minta saya bagilah. Kita share-share lah apa yang ada. Dia ada apa, kita tukar-tukar. Macam tu. Okey. Okey, kita mulakan dengan ni. Sebab ni pun ada anaknya. Dia ada akarnya. Kita tengok dulu tau. Kalau dia banyak akar, kita boleh memperbanyakkan. Okey. Okey, yang ni boleh
Sebab anthurium ni dia punya akar tu makin lama dia ke atas tau korang. Makin lama ke atas. Okey, makin lama ke atas, kita boleh tukar tanah, kita masukkan lagi dia ke dalam, lepas tu kita timbus lagi tanah. Okey, kalau kita nak memperbanyakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketuk-ketuk dia biar dia senang. Tu saya suka pakai pasu plastik. Bila pakai pasu plastik, senang kita nak tukar. Kalau banyak korang, cantik sangat anthurium ni. Adalah orang bagi tahu saya, sis tu bukan pokok keladi, rasanya itu anthurium. Tak apa. Kebanyakannya kawan-kawan saya YouTuber ataupun peminat saya yang selalu tengok video saya, dia selalu macam kalau saya salah dia orang betulkan, macam tu, memperbetulkan. Saya pun jenis tak kisah orang memperbetulkan. Okey, memperbetulkan apa yang saya salah. Saya okey je. Okey, kita tepi-tepikan mana yang daun-daun mati. Pasu besar. Okey, nampak. Kita letak dulu bawah sebab saya nak buang tanah yang ada tu, kita nak buang, kita nak taruh tanah yang baru. Sekejap ya korang. Saya buang dulu tanah yang ada ni. Okey. Kita pakai tanah hitam. Pakai sekam mentah. Sekam padi mentah. Okey, kita gaul-gaul. Kalau tanah hitam ni, nampak. Tanah hitam ni dia memang dah ada campuran tau dalam tu. Dia ada campuran bahan-bahan dia lah yang dalam tu. Kalau saya suka beli tanah hitam dengan tanah organik, dia dah ada siap bajet. Tanah hitam sekam dengan tanah organik. Tanah organik banding 1, tanah hitam banding 1. Sekam padi tu korang pakai separuh saja. Okey. Ikut pasu. Kalau pasu korang tu pasu besar, korang pakai pasu sedang untuk bancuh tanah tu. Okey. Okey, nampak. Okey. Okey, ni tadi kita bagi dua je. Dia ada dua kan? Dua rimbun ni. Kita bagi dua. Kita ketuk dulu. Kita tengok dia punya saluran kat mana. Nampak. Kalau dia dah ada akar tu, korang dah boleh dah memperbanyakkan. Nampak. Dah jadi dua pasu. Lupa saya nak pakai mikrofon saya. Okey, saya pasang dulu. Okey. Kita dah jadi dua. Korang kalau macam anthurium ni ataupun keladi bunga merah ni korang, dia tepi-tepi tu dia mesti ada akar tau. Dia ada akar angin. Kalau dah ada akar angin tu, tepi-tepi ni nampak. Ni yang kecil. Nampak. Kalau ada ini aja pun dah tak kisah dah, dia dah boleh hidup. Banyak-banyak macam ni tak payah pun tak apa. Dia ada akar angin, nampak. Akar angin ni dia dah boleh hidup korang. Korang jangan risaulah kalau korang memperbanyakkan tu. Okey. Kita masukkan. Okey, kita masukkan kita punya pokok ni dalam sikit. Nampak.
Sebab dia ada akar angin. Dia pokok anthurium ni, dia tumbuh kan. Dia bukan tumbuh macam banyak merebak, bukan. Dia bertindih. Dia bertindih kepada kawan, bertindih kepada kawan, bertindih kepada kawan. Macam tu. Dia bertindih-tindih. Selepas dia, nampak? Dia bertindih-tindih tu, mesti ada akar angin. Korang boleh je potong dekat sini. Tapi, kalau korang nak potong tu, masa nak potong tu korang tengok akar angin kat mana. Contoh akar angin kat sini, korang potong di bawah akar angin. Jangan potong di atas akar angin. Okey. Penjagaan pokok keladi merah atau anthurium ni, dia tak boleh kena panas. Korang kena letak dekat tempat yang redup-redup, tapi kena cahaya matahari. Bermaksud dia kena cahaya matahari tu macam di bawah-bawah atap, ataupun ada rimbunan-rimbunan pokok. Dia hidup segar. Okey. Saya pakai baja organik macam ni ya korang. Baja organik macam ni. Jenama macam ni. Ni pokok semua boleh. Pokok buah, pokok bunga, pokok berdaun, semua boleh. Boleh ni, nampak. Ada setengah orang tanya saya, "Kak, boleh ke pakai baja kopi?" Dulu pun saya pernah pakai baja kopi juga. Baja kopi pun boleh kalau tak ada macam baja-baja macam tu. Yang penting korang pakai baja organik tau. Jangan pakai baja lain. Korang pakai baja organik. Baja organik ni elok tau untuk korang punya pokok. Kejap ya, saya nak ambil pasu yang besar sikit, pasu plastik. Okey. Itulah, tangan kotor pegang sana, pegang sini ya. Kita tambah lagi tanah kita. Tanah organik. Kalau tanah organik ni dia dah ada campuran tau. Tak payah korang nak susah-susah lagi banyak-banyak korang nak campur. Kalau dulu saya tak tahu, saya beli sekam padi, saya beli sekam bakar, saya beli sabut kelapa. Lepas tu tanah macam najis binatang. Ada juga jual tau yang dah siap. Dalam satu tanah tu dia dah siap dah. Dia dah siap. Sekarang saya tinggal beli sekam mentah aja korang. Sekam mentah saja. Sebab dalam baja organik tu dah ada campuran dia. Okey. Kadang-kadang pun saya beli juga untuk lagi tambah lagi. Tambahkan. Tapi korang kalau macam contoh, kalau sabut kelapa, korang jangan pakai banyak-banyak lah. Kalau pokok keladi tak apa. Tapi sekarang sabut kelapa saya pakai sikit je. Tak pakai banyak-banyak sebab dia akan nanti membusuk akar. Air tu duduk kat dalam. Tapi kalau kita jarang-jarang siram, malas nak siram, bolehlah taruh lebih sabut kelapa tu. Okey, masukkan tanah sikit, nampak korang. Dah masukkan, korang masukkan pokok yang tadi korang dah potong tadi tu. Dah asingkan tadi kan. Okey. Ini kita melalui akar. Dah ada akar angin, kita memperbanyakkan. Kalau korang kan dia ada akar angin sikit tau. Lepas tu korang boleh je patah je. Patah dekat bahagian-bahagian yang ada anak kan. Macam ni. Ni dah ada akar angin, nampak? Bila dah ada akar angin macam ni, korang just potong je kat sini. Potong aja dekat sini, nanti boleh tumbuh. Dia ada akar angin. Ada akar angin 1-2 pun dia dah boleh hidup. Korang jangan risau. Tak apa, korang belajar. Dulu saya pun tak pandai juga tau. Saya buat dekat pokok-pokok yang macam murah-murah, pokok yang
yang senang nak dapat, saya try dulu dekat pokok-pokok yang macam tu. Lepas tu saya memperbanyakkan. Bila saya memperbanyakkan, lama-lama saya dah tahu macam mana dia, macam mana. Senang. Kalau korang tak belajar, korang tak cuba, nanti korang tak tahu. Nak kata tak pernah mati pokok-pokok. Ada juga yang mati pokok-pokok saya yang saya tak pandai merawat. Tapi tak apa, kita cuba lagi sampai kita pandai. Tak tahu. Korang jangan putus semangat. Kadang setengah orang memanglah, kadang setengah orang contoh bela-bela je mati. Dia dah jadi macam stres, tak nak lagi dah bela pokok. Lepas tu ada setengah orang cakap macam ni, tak nak lah bela pokok, tangan panas lah. Semua yang diciptakan Allah tu, kalau minat dengan pokok-pokok ni, kita teruskan aja. Kalau saya selalu nasihatkan, adalah kawan-kawan saya yang tangan panas, adalah orang cakap, orang panggil tangan panas tu macam tangan cili. Korang pakai sarung tangan. Bila korang nak usik pokok, korang pakai sarung tangan. Bila korang nak menanam, korang pakai sarung tangan. Bila korang nak buang daun-daun kering ke apa ke, korang nak lap ke daunnya ke, korang pakai sarung tangan. Ni yang ni saya nak keluarkan lagi. Saya nak letak dia bahagian dalam sikit. Sebab akarnya dah keluar ke atas. Masa saya tanam tu dia dalam. Lepas tu makin lama dia ke atas. Dia akan hidup atas macam tu. Kita taruh sikit dulu tanah. Kita masukkan balik. Kita masukkan dalam sikit. Okey, macam tak dalam, kita keluarkan lagi sampai dia masuk dalam sikit. Sebab dia masih nak hidup ni, saya tak nak tukar pasu besar sikit. Biar dia hidup rimbun, dah nampak gemuk, dah nampak padat, baru korang tukar pasu yang lain. Kalau saya macam tu tahu korang, macam pokok tu tak gemuk sangat, saya tak akan tukar pasu. Biar sampai dia dah gemuk, dah rimbun, baru korang tukar pasu. Kalau cara saya macam tu lah. Sebab kalau kita tukar pasu, dia baru nak gemuk dekat situ, korang tukar pasu, nanti dia terbantut. Kalau dia dah agak macam sempit aja dekat pasu tu, baru korang tukar pasu. Kadang setengah orang suka kan, sebab suka pasu besar-besar. Kalau saya suka pasu kecil-kecil. Kalau dia dah makin gemuk, dah tak tahu nak letak mana, kita terus tukar ke pasu yang besar. Ikut step by step, jangan terus tukar pasu. Takut nanti dia kebanyakan air dalam pasu tu, lepas tu nanti akan busuk akar. Okey, nampak macam ni. Dia dah ke dalam. Kalau dia ke dalam, kita letak lagi tanah, nanti dia akan tumbuh lagi, naik rimbun, lepas tu akan banyak bunga. Dia akan banyak bunga. Okey, macam itulah cara saya penjagaan anthurium dan memperbanyakkan. Okey, anthurium ni tak suka tempat panas, suka tempat rimbun-rimbun. Pakai baja organik 3 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Kita kena selalu baja, jangan kita tak baja dia. Contoh kalau time kita nak tukar tanah ni, kita dah campur tanah, lepas tu kita campurkan baja kita tadi tu dalam 1 sudut atau 2 sudut, ikut pada pokok yang korang nak tanam tu. Kalau pasunya besar, korang guna 2 sudut lah. Kalau pasunya kecil, sedang, korang pakai 1 sudut cukup. Korang gaul dekat tanah tu baja, lepas tu korang gaul macam ni, gaul, korang tanam. Dia dah jadi macam sebati dalam tanah. Sebab baja ni kalau boleh kita terus tanam, kita terus tabur baja tu, kita siram kan, biar dia meresap ke dalam. Tapi kalau dicampur dengan tanah, dia lagi elok. Dia makan masa di dalam tu, duduk lama lah. Macam tu. Okey, tu je lah tips saya untuk kali ni. Dengan cara saya. Jangan lupa like, komen dan subscribe Aisyah Bunga. Kita jumpa lagi di video akan datang.
Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.